TV KPM. Didik TV KPM. Jenis hujah. Deduktif, induktif, umum, khusus. Nak belajar matematik ke bahasa Melayu ni? Ifan macam keliru lah. Jenis hujah, umum, khusus. Tak faham lah. Hai Irfan. Hai cikgu. Ya, kenapa tu? Ifan kurang faham cikgu. Cikgu nak ajar matematik kan? Betul. Bukan bahasa Melayu? Hari ni kita matematik. Okey. Dalam matematik pun ada hujah, Irfan. Ada hujah? Ya, untuk pengetahuan semua, dalam matematik ada dua jenis hujah. Hujah pertama, hujah induktif. Kedua, hujah deduktif. Okey, untuk hujah deduktif, dia akan buat kesimpulan khusus daripada premis yang umum. Manakala untuk hujah induktif, kita akan buat kesimpulan yang umum daripada premis yang khusus. Kesimpulan, premis, hujah. Apa kaitan semua ni? Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini murid-murid, kita akan sentuh berkenaan dengan mata pelajaran matematik. Nampak macam menakutkan, tapi jangan risau. Kalau faham konsep, pastinya kita akan ketahui apa yang selanjutnya. Okey, untuk hari ini kita ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama pada hari ini. Dan siapakah guru yang kita lihat profilnya tadi? Kita persilakan Cikgu Nur Syafiza Abdul Rahman dari SMK Krubong, Melaka. Cikgu, ada buat dodol tak? Cikgu, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Irfan? Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Irfan hari ini. Kongsikan kepada murid-murid tentang matematik tingkatan 4. Ya, betul. Dan Irfan dengar Cikgu, kita juga ditemani oleh 4 kuntum bunga, betul ke? Ya, betul. Pada hari ini kita akan ditemani oleh 4 kuntum bunga dari SMK Krubong, Melaka. Baiklah, yang pertama kita ada Soraya binti Mat Dali. Yang kedua kita ada Sarah Arya Batisha binti Khairul Saleh. Yang ketiga kita ada Fatih Nur Amalia binti Budiman Jawari. Dan yang terakhir kita ada Nurin Syafika binti Muhammad Harizal. Hai semua, manis-manis lah murid-murid SMK Krubong ni cikgu. Yeah. Untuk hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang mata pelajaran matematik tingkatan 4. Tapi persoalan saya kepada cikgu. Tadi Ifah ada nampak perkataan hujah, ada premis, kesimpulan, deduktif, induktif. Apa yang kita nak belajar ni sebenarnya? Okey, baiklah. Terima kasih Irfan. Baiklah, untuk pengetahuan murid-murid, pada hari ini topik kita ialah hujah induktif. Matematik menengah atas tingkatan 4. Anda bersama dengan saya Cikgu Syafiza, guru matematik anda. Baiklah, apakah itu hujah induktif? Pasti murid-murid ingin tahu. Baiklah murid-murid, untuk kita belajar dengan lebih lanjut, kita sebenarnya mempunyai 2 jenis hujah. Pertama, kita ada hujah deduktif, iaitu kita ada juga hujah induktif. Mungkin murid-murid akan keliru. Macam mana kita nak bezakan hujah deduktif dan juga hujah induktif? Baiklah murid-murid, jika murid-murid lihat pada gambar raja atau paparan kita, kita dapati bahawa kita ada D. D adalah untuk deduktif. Okey, I adalah untuk induktif. Manakala segitiga ini adalah mewakili umum dan juga khusus. Jika besar atas, kawasan atas ni, maksudnya dia adalah umum. Okey, jika kecil maksudnya dia adalah khusus. Baiklah murid-murid, maksudnya jika kecil di atas ni adalah khusus, jika besar kawasan bawah ni adalah umum. Jadi macam mana kita nak ingat? Kita ingat Divya. Ni macam huruf V, ni adalah huruf A. Maksudnya ialah kalau deduktif, kita akan ada premis yang umum, kemudian kita akan membuat kesimpulan yang khusus. Manakala untuk hujah induktif, ialah kita ada premis yang khusus dan kita akan membuat kesimpulan yang umum. Baiklah murid-murid, saya boleh ringkaskan lagi. Untuk hujah deduktif, maksudnya ialah proses untuk membuat kesimpulan yang khusus dibina berdasarkan
premis yang umum. Manakala untuk hujah induktif Irfan ialah proses membina kesimpulan yang umum berdasarkan premis yang khusus. Murid-murid boleh ingat iaitu ya. Baiklah, mungkin kita akan belajar ataupun kita akan tengok contoh baru kita boleh kaitkan. Baiklah, contoh yang pertama, Silakan, tentukan cikgu. sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Kita ada pernyataan semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus. Maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Murid-murid, saya dah warnakan premis 1 dengan tulisan berwarna biru. Manakala untuk kesimpulan, saya dah warnakan dengan tulisan yang berwarna hijau. Jika kita lihat, dia kata semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Kita lihat ayat ini, dia kata semua sudut tirus. Ayat ini adalah satu ayat yang terlalu umum, murid-murid. Sudut apa dia tak bagi tahu kan? Dia kata semua sudut. Maksudnya itu adalah pernyataan yang umum. Manakala kesimpulan, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah, dia dah sebut bahawa sudut itu adalah sudut PQR. Bermaksud itu adalah pernyataan yang khusus. Okey. Jika kita lihat semula, via kita tadi, maksudnya daripada umum kepada khusus, dia ialah hujah berbentuk Didaktif. betul. Pandai Irfan, hujah didaktif. Baiklah, mari sama-sama kita belajar dengan kawan-kawan kita yang berada di dalam talian. Mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita ada pernyataan yang berikut. Kita ada premis 1, 5/2 darab 5/3 sama dengan 5/5. Dan kita ada kesimpulan, maka 5/M darab 5/N adalah sama dengan 5/M tambah N. Okey, siapa yang nak cuba jawab untuk contoh 2 ini? Silakan. Anak murid cikgu. Soraya, silakan. Silakan Suraya. Yang untuk premis pertama, dia khusus teacher sebab dia spesifikkan kuasa dia tu. Okey. Dan kesimpulan tu dia umum sebab dia formula yang huruf M, N tu kita boleh je letak apa-apa nombor. So umum. So khusus kepada umum jadi hujah induktif. Wah, hebatlah Soraya ni cikgu. Hebatlah Soraya, boleh gantikan saya ni Irfan. Baiklah, kata Soraya tadi hujah induktif. Ya. Tepat sekali Soraya. Terima kasih Soraya. Kita tengok pula contoh kita yang ketiga. Semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli persatuan matematik. Jamal ialah wakil pertandingan sudoku, maka Jamal ialah ahli persatuan matematik. Baiklah, untuk premis 1 kita ada semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli persatuan matematik. Kesimpulan, maka Jamal ialah ahli persatuan matematik. Siapa nak cuba jawab? Silakan Syafiqah Harizal. Ya, silakan. Premis 1 tu adalah pernyataan yang umum kerana dia kata kat situ semua wakil pertandingan, tapi dia tak cakap secara spesifik siapa. Okey. Untuk kesimpulan pula adalah pernyataan yang khusus kerana dia ada sebut nama Jamal. Jadi kalau umum ke khusus, hujah didaktif. Hujah didaktif. Betul ke cikgu? Ya, umum pada khusus ialah hujah didaktif. Tepat sekali. Tahniah. Jawapan daripada Nurin Syafiqah. Kita teruskan dengan contoh kita yang Cikgu nak keempat. tanya, adakah kita nak bagi mereka ganjaran cikgu? Ya, kita boleh bagikan ganjaran kepada Soraya Baik. dan juga Nurin. Seorang satu? Seorang satu, Baik, Smiley. okey. Silakan cikgu, soalan Ya, yang contoh seterusnya. keempat. Okey, hasil tambah sudut peluaran bagi segi 3 ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran segi 4 ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran pentagon ialah 360 darjah. Maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Baiklah, untuk premis yang pertama kita ada hasil tambah sudut peluaran bagi segi 3 ialah 360 darjah. Kesimpulan, maka hasil tambah sudut keluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Siapa nak cuba? Silakan, angkat tangan anda. Sarah Alia. Sila Sarah. Okey, untuk premis pertama, dia dah bagi segitiga sebagai poligon dia. Jadi dia lah khusus. Untuk kesimpulan pula, dia kata maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Dia tak bagi apa-apa spesifik poligon. Jadi ia adalah umum. Jadi khusus kepada umum ialah hujah induktif. Okey. Terima kasih Sarah.
penerangan yang tepat dan Betul. padat daripada Sarah. Sarah. Baiklah, kita pergi kepada contoh kita yang terakhir. Sarah layak dapat Satu ganjaran. Okey, contoh Okey. terakhir kita. Hasil tambah digit 18 boleh dibagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 27 boleh dibagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 36 boleh dibagi tepat dengan 9. Maka hasil tambah digit 9 boleh dibagi tepat dengan 9. Baiklah, untuk soalan yang terakhir ini siapa nak cuba? Silakan Fatin. Okey. Okey, untuk premis pertama dia hanya nyatakan dia dah nyatakan digit 18. Jadi dia ialah khusus, dan untuk kesimpulan pula dia hanya nyatakan gandaan 9. Gandaan 9 tu boleh jadi 27. Jadi ia adalah terlalu umum. Jadi kalau khusus kepada umum ialah hujah induktif. Ya. Baik, betul ke cikgu? Betul, tepat Tahniah, sekali jawapan Fatin. mereka. Okey, satu ganjaran untuk Fatin cikgu. Ya, betul. Okey, itulah dia penerangan pengenalan kepada hujah induktif dan juga hujah deduktif. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Syafiza dari SMK Krubong Melaka. Hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita tentang kekuatan hujah induktif, Cikgu. Jadi apakah kekuatannya? Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Baiklah murid-murid, untuk segmen ini kita akan belajar tentang kekuatan hujah induktif. Baiklah, untuk kekuatan hujah induktif, kita perlu tahu bahawa satu hujah induktif itu kuat ataupun tidak, kita akan lihat kepada kebenaran dia punya kesimpulan. Maksudnya, apabila kesimpulannya adalah benar, kita boleh klasifikasikan hujah induktif itu sebagai satu hujah yang kuat. Manakala, jika kesimpulannya adalah palsu, kita akan kategorikan dia sebagai satu hujah yang lemah. Okey, baiklah. Apabila hujah itu adalah kuat, okey, kita akan lihat pula kepada dia punya premis. Jika semua premisnya adalah benar, kita boleh kategorikan ia sebagai satu hujah yang meyakinkan. Manakala, jika terdapat premis yang palsu, kita akan cakap dia sebagai hujah yang tidak meyakinkan. Baiklah murid-murid, jika murid-murid dah periksa, murid-murid dah semak, dia punya kesimpulan dia palsu, hujah itu lemah. Jika ia lemah, kita terus boleh kategorikan dia sebagai hujah yang tidak meyakinkan tanpa perlu melihat kepada premis-premis mereka. Baiklah, Irfan, untuk tahu dengan lebih lanjut Irfan, mari kita belajar melalui contoh. Baiklah murid-murid, contoh yang pertama. Okey, tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat ataupun lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan atau tidak meyakinkan dan berikan justifikasi anda. Baiklah murid-murid, kita tahu hujah itu kuat ataupun tidak ya Irfan. Kita nak tengok apa ya Irfan? Kita tengok kepada kesimpulan. Baiklah, kita baca kesimpulan kita. Semua kerusi di rumah adalah merah. Jika kita lihat, adakah semua kerusi di rumah adalah merah? Mungkin juga ada bahagian-bahagian di dalam rumah yang mempunyai kerusi tidak berwarna merah. Bermaksud kesimpulan ini ada kebarangkalian untuk palsu. Irfan dan murid-murid, jika kesimpulannya palsu, terus kita boleh kategorikan hujah ini sebagai hujah yang lemah. Betul. Kalau kita nak buat justifikasi kenapa hujah ini lemah? Kerana kesimpulannya adalah palsu. Jika hujah itu lemah, terus kita boleh kategorikan ia sebagai hujah yang tidak meyakinkan walaupun kesemua premisnya adalah premis yang benar. Okey, maknanya kalau kita tengok tu kerusi di ruang tamu adalah merah benar, kerusi di ruang makan adalah merah benar, kerusi di ruang bacaan adalah merah benar, kerusi di bilik tidur adalah benar, tetap ia akan menjadi hujah yang tidak meyakinkan akibat daripada kesimpulan yang palsu. Pandai Irfan. Baiklah murid-murid, Yes, kita tengok contoh yang kedua. Mari. Okey, untuk contoh kedua murid-murid, kita tanyalah kawan-kawan kita yang ada dalam talian Irfan. Boleh, Cikgu? Siapa nak cuba jawab? Silakan murid-murid dari SMK Krubong. Sarah Alia Batrisha, silakan.
Okey, macam biasa kita tengok pada kesimpulan dahulu, iaitu semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Ya benar, memang semua gandaan 3 adalah semua gandaan 9 adalah gandaan 3, macam 9, 18, 27. Okey, jadi ia akan jadi hujah yang kuat kerana kesimpulannya benar. Untuk kategorikan dia sebagai hujah yang meyakinkan atau tidak, kita refer pada premis-premisnya, iaitu premis 1, 27 ialah gandaan 3 benar, premis 2 pula 81 ialah gandaan 3 pun benar. Jadi ia adalah hujah yang meyakinkan kerana semua premisnya adalah benar. Baik, jawapan Sarah pun meyakinkan cikgu. Betul. Tepat sekali jawapan Sarah. Macam cikgu jawapan dia. Siap bagi contoh lagi. Siap bagi contoh lagi. Bagus Sarah. Layak dapat ganjaran. Kita tengok contoh kita yang ketiga. Okey, siapa nak cuba? Okey, Nurin. Silakan Nurin. Jadi mula-mula kita kena lihat kepada kesimpulan dia. Semua ikan bernafas dengan insang. Saya tak setuju dengan kesimpulan ni, teacher. Sebab ada juga ikan yang bernafas menggunakan paru-paru macam paus. Betul Jadi juga. di sini kita simpulkan kesimpulan ini adalah hujah yang lemah. Okey. Kerana kesimpulan tadi adalah kesimpulan yang palsu. Okey, bagus. Pandai. Lepas tu apa kita nak buat ya Nurin? Lepas tu kita kalau dia punya hujah tu lemah, kita akan terus simpulkan bahawa ianya tidak meyakinkan. Tapi kita tengok kepada premis dia. Premis 1, ikan kembung bernafas dengan insang, benar. Betul. Yang kedua, ikan hiu bernafas dengan insang, pun benar juga. Tetapi disebabkan oleh kesimpulan tadi palsu, ianya tidak meyakinkan walaupun semua premis benar. Pandai terima kasih Cik Mika. Kan? Betul lah penjelasan yang dia bagi pun. Betul-betul. Macam cikgu sains Iyalah tu. Dia siap tahu lagi. Ada ikan yang bernafas melalui jantung, iaitu dia kata paru-paru. Paru-paru. Paru-paru iaitu ikan paus. Hebatlah. Cikgu, ganjaran? Ganjaran bagi. 1. Kita bagi. Baiklah, contoh kita yang keempat. Silakan siapa berani untuk jawab. Okey, dah melambai-lambai di situ. Fatin Nur Amalia, silakan. Okey, macam biasa, kita cek dekat kesimpulan dia, semua gandaan 5 berakhir dengan sifar atau 5. Ini memang confirm benar, teacher, sebab saya memang hafal sifar 5. Jadi ini adalah hujah yang kuat kerana kesimpulan dia confirm benar. Wah, hafal lah sifir Dia memang hafal sifir yang baguslah. Baguslah. So, dia kata tadi apa? Hujah dia kuat dia? Kuat. Hujah dia kuat. Okey, sebab apa? Kerana kesimpulan dia adalah benar. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Premis macam mana premis? Kemudian kita cek premis dia untuk pastikan dia meyakinkan atau tidak meyakinkan. Jadi premis pertama, 11 darab 5 sama dengan 55. Benar. Premis 2, 12 darab 5 sama dengan 60. Pun benar juga. Jadi ia adalah satu hujah yang meyakinkan kerana semua premis adalah benar. Baik, terima kasih Fatin. Memanglah cikgu kena hafal sifir 5. Kalau tak tahu ni Kalau soalan. tidak tak boleh jawab. Tak boleh jawab ni cikgu. Tak boleh jawab, tak boleh hentam. Okey, kita beri ganjaran kepada Fatin. Okey, semua tak nak kalah dengan dia punya hujah-hujah dan penerangan. Betul. Contoh kita seterusnya. Macam berdebat pula kita sekarang. Contoh kelima. Silakan siapa nak cuba. Soraya, tersenyum indah. Silakan. Okey, yang pertama kita tengok dekat kesimpulan dia. Semua nombor perdana boleh dibagi tepat dengan satu dan dirinya sahaja. Kesimpulan ni benar. So hujah ni ialah hujah yang kuat lah sebab kesimpulan dia benar. So nak pastikan dia tu hujah yang meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita tengok dekat premis-premis dia. Premis 1 ialah nombor perdana. Palsu sebab nombor 1 bukan nombor perdana. Premis 2 ialah nombor perdana. Benar. Premis 3, nombor 3 ialah nombor perdana. Benar. Premis 4, 5 ialah nombor perdana pun benar. So, hujah kat sini dia tidak meyakinkan sebab premis 1 ialah palsu. Ya, terima kasih Suraya. Abang Irfan nak tanya, Suraya hafal ke nombor perdana ni? Hafal? Bolehlah. Bolehlah.
Ingat sama Ya. macam Fatin, hafal sifir 5. Sebab Irfan, kebanyakan murid akan keliru. Dia akan cakap nombor 1 tu adalah nombor perdana. Betul. Bukan ni murid-murid, nombor perdana semuanya adalah nombor yang ganjil, yang mana nombor tersebut boleh dibahagi dengan dirinya dan juga 1. Okey, 1 bukan dikategorikan sebagai nombor perdana. Betul. Baiklah, tepat Nombor dengan sekali 2. penerangan daripada si Soraya. Okey, Satu layak menerima ganjaran. ganjaran. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan contoh kita yang ke-6. Silakan, cikgu. Ni pasal perabot pula Irfan. Perabot. Okey, siapa pula tukang perabot ni? Sila. Siapa? Tukang Siapa nak perabot. jawab? Siapa nak jawab soalan ni? Okey, siapa nak jawab? Kalau tak, Abang Irfan jawab. Jawab cepat. Sila. Okey, Soraya lagi sekali. Silakan Boleh. Soraya. Sila. Kita tengok balik dekat kesimpulan dia. Semua perabot diperbuat daripada kayu. Tak juga ada je perabot yang buat daripada besi kan. So hujan ni ialah hujan yang lemah sebab kesimpulan dia palsu. So untuk pastikan dia tu meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita tengok dekat permis-permis dia. Meja diperbuat daripada kayu, benar. Kerusi diperbuat daripada kayu pun benar. Dan permis yang ketiga, almari diperbuat daripada kayu pun benar. So kesimpulan dia, hujah dia tidak meyakinkan sebab kesimpulan dia palsu. Walaupun semua permis dia benar. Okey. Baik, terima kasih. Betul lah Tepat tu. sekali. Selain daripada kayu, ada juga perabot yang dibuat daripada mungkin kaca. Betul, plastik besi, macam kita punya prop ni. Betul, Kan? cikgu. Tak semestinya semua perabot daripada kayu. Ya. Walaupun meja tu dibuat daripada kayu, walaupun kerusi itu dibuat daripada kayu, Betul. walaupun almari dibuat daripada kayu, okey, kita tak boleh mengeneralisasikan dia sebagai semua perabot dibuat daripada kayu. Jadi, hujah ini adalah palsu. Bila palsu, murid-murid dia akan jadi hujah yang lemah. Apabila dia hujah yang lemah, dia akan jadi hujah yang tidak meyakinkan. Senang je kan Irfan kan? Senang je, cikgu. Kita tengoklah contoh lagi Irfan. Cikgu Soraya, cikgu tukar perabot tadi? Okey, silakan bagi ganjaran kepada Soraya kita. Okey, yang ketiga. Tahniah Soraya. Bagus budak-budak ni. Okey, kita teruskan dengan hujah kita. Contoh kita yang ketujuh. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Nurin dah angkat tangan. Silakan Nurin. Silakan. Kalau kita lihat pada kesimpulannya, dia kata semua gandaan 6 ialah nombor genap. Kesimpulan tersebut benar sebab memang semua gandaan 6 adalah nombor genap. Macam 6, 12, 18. Jadi hujah ini adalah hujah yang kuat kerana kesimpulannya tadi benar. Lepas tu apa nak buat Nurin? Nampak? Nurin? Dia dah jadi patung. Itulah tu. Okey, Abang Irfan Ya, lah. saya. Okey, Abang Irfan. Agaknya Baik. lepas tu kita nak buat apa Abang Irfan? Okey. Lepas kita tahu tentang kesimpulan cikgu, sama ada benar ataupun tak, kita akan lihat kepada premis pula. Betul. Okey. Premis yang pertama, 24 ialah gandaan 6. Betul. Okey, benar. 30 ialah gandaan 6. Betul. Benar. 45 ialah gandaan 6. Salah. Ia Salah. adalah gandaan 5 dan 3. Ya, pandai. Jadi, kita boleh cakap dia sebagai hujah yang meyakinkan ke tak meyakinkan? Tidak meyakinkan cikgu sebab ada premis yang tidak benar. Ya, pandai. Iaitu premis 3 dia adalah palsu. Kalau ada papan ganjaran untuk Irfan, boleh bagilah satu smiley untuk Okey, Irfan. saya tahu macam mana cikgu. Saya akan letak ganjaran ini di baju saya. Ya, letakkan di dada. Sematkan di dada. Baik, Okey. itu contoh yang ke-7. Jom kita lihat contoh yang Contoh berikutnya. yang ke-8. Baiklah, untuk contoh ke-8, siapa nak cuba? Okey, Fatin. Silakan Fatin. Okey, macam biasa kita cek dekat kesimpulan dia iaitu K kuasa M kuasa N sama dengan K kuasa MN. Kesimpulan ni pun confirm benar sebab ni hukum indeks dan saya pun dah belajar hukum indeks. Jadi ini Hafal Dia dah hafal lah. Habislah saya. Lepas ni dah tak boleh dah saya ajar cikgu boleh matematik. slow-slow lah cikgu undur Kan? diri. Minggu depan dah boleh pencen rasanya. Baik, jadi ialah betul kita nampak kurungan ada M dengan N, so akan jadi kali cikgu kan? Kali. Pandai. Jadi Fatin, dia benar ke kuat ke lemah ni? kuat teacher sebab kesimpulan dia adalah benar. Okey. Lepas tu, kalau kita nak cek sama dia meyakinkan atau tidak, kita cek permis dia. Yang pertama, K kuasa 5 kuasa 2 sama dengan K kuasa 10. Benar. Permis yang kedua, K kuasa 8 kuasa 2 sama dengan K kuasa 16. Pun benar juga.
Jadi ia adalah hujah yang meyakinkan sebab semua premis adalah benar. Ya, betul. Tepat sekali. Ya, Fatin. Okey. Okey, kalau kita Betul, tengokkan murid-murid yang berada di rumah, macam mana dia dapat K kuasa 10 ni? Dia darabkan 5 darab dengan 2 dapat 10. 10. Macam mana dia dapat K kuasa 16? Dia darabkan 8 darab dengan 2, dia dapat 16. Jadi tepat sekali tadi penerangan daripada Fatin. Baik. Fatin layak menerima ganjaran. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada contoh kita yang terakhir. Okey, untuk contoh yang terakhir ini, siapa yang nak jawab? Silakan. Soraya lagi sekali. Soraya. Silakan Betul-betul nak Soraya. menang ni Soraya. Okey, silakan. Okey, kita first kita tengok kesimpulan dia. 2 kuasa N boleh dibagi tepat dengan 4. So, kesimpulan ni palsu sebab 2 kuasa 1 adalah 2. 2 tak boleh dibagi tepat dengan 4. So, hujah ni lemah sebab kesimpulan dia palsu. So, Okey, lemah sebab untuk pastikan dia tidak meyakinkan atau meyakinkan, kita boleh tengok dekat premis-premis dia. Premis 1, 2 kuasa 3 boleh dibagi tepat dengan 4, benar. Premis kedua, 2 kuasa 5 boleh dibagi tepat dengan 4 pun benar. Premis 3, 2 kuasa 7 boleh dibagi tepat dengan 4 pun benar. So, walaupun semua premis dia benar, tapi hujah ni tidak meyakinkan sebab kesimpulan dia palsu. Okey. Terima kasih Soraya. Ya, Soraya terang dalam ketenangan ya. Betul. Kita lihat begitu yakin Soraya memberikan penerangan dia. Tenang Dia kata je. tadi apa? Hujah ini adalah hujah yang tidak meyakinkan. Sebab apa? Sebab hujah ini adalah hujah yang lemah. Jika hujah ini adalah hujah yang lemah, walaupun jika kita lihat satu persatu premisnya adalah benar murid-murid, dia tetap akan jadi hujah yang lemah. Okey, dan tidak meyakinkan walaupun semua premisnya adalah premis yang benar. Senang kan Irfan? Senang cikgu. Abang Irfan pun faham dekat sini hari Betul. ni. Cikgu, untuk Soraya, kita nak bagi satu lagi ganjaran cikgu. Ya, kita bagi satu lagi. Memang hafal hukum indeks bagus. Sama macam Fatin. Okey, baik sekarang ni kita boleh lihat papan ganjaran. Okey, Soraya melalui dengan 4 ganjaran. Fatin 3, Nurin 2 dan Sarah pun 2. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 4. Untuk segmen ini, Cikgu Syafiza akan bawa kita melihat bagaimana untuk membentuk hujah induktif yang kuat. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Baiklah murid-murid, untuk segmen ini kita akan belajar untuk membentuk hujah induktif yang kuat. Baiklah, untuk hujah induktif yang kuat dan juga meyakinkan, ia adalah bergantung pada premis dan juga kesimpulan yang benar. Maksudnya, jika kita lihat kesimpulannya adalah benar, kita boleh kategorikan hujah tersebut sebagai hujah yang kuat. Dan kita juga tahu bahawa premis yang diberikan merupakan bukti atau sokongan kepada kesimpulan yang akan dibuat. Bermaksud, jika hujah itu kuat, kita akan lihat kepada premis. Jika premisnya semuanya benar, kita akan kategorikan hujah itu sebagai hujah yang meyakinkan. Baiklah, mari kita lihat lagi. Penakulan induktif boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut. Kita ada 3 langkah untuk membuat penakulan induktif. Baiklah, yang pertama, kita teliti beberapa contoh atau situasi yang khusus. Okey, untuk hujah induktif, kita akan diberikan premis-premis yang khusus, Irfan. Daripada premis-premis yang khusus ini, kita perlu teliti satu persatu. Dan kita akan perhatikan ciri-ciri yang sepunya. Maksudnya kita tengoklah apa nombor yang berubah. Daripada pola nombor tu apa yang berubah-ubah. Daripada yang berubah-ubah itu, kita boleh buat satu kesimpulan yang umum. Maksudnya daripada premis yang khusus, kita kena buat kesimpulan yang umum. Okey, untuk tahu lebih lanjut, murid-murid mari kita kukuhkan konsep kita melalui contoh. Baiklah, contoh yang pertama. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Kita ada pola iaitu 1/1.
1/2, 1/3 dan 1/4. Baiklah, jika kita lihat di sini, kita diberikan juga pola dalam tulisan yang berwarna orange itu. Jadi murid-murid, apa yang perlu kita buat? Kita abaikan jawapan di sebelah kiri, kerana jawapan di sebelah kiri itu adalah sama dengan pola yang diberikan. Okey, kita abaikan dan kita lihat kepada 1/1. Kalau kita tengok tadi 1/1, dia adalah sama dengan 1 kuasa negatif 1. Manakala 1/2, dia adalah sama dengan 2 kuasa negatif 1. 1/3 adalah sama dengan 3 kuasa negatif 1 dan 1/4 ialah 4 kuasa negatif 1. Apabila kita dah abaikan jawapan di sebelah kiri, murid-murid, kita lihat apa yang berlaku kepada pola nombor kita dan kita boleh lihat bahawa dan perhatikan bahawa nombor yang besar tu, nombor 1, 2, 3 dan 4 itu berubah-ubah. Daripada premis yang kursus ini, kita boleh nyatakan bahawa dia berubah-ubah lah daripada 1, 2, 3 dan juga 4. Kita boleh gantikan dia kepada satu kesimpulan yang khusus, yang umum, iaitu kita boleh gantikan dia dengan huruf N. So, kita punya jawapan kesimpulan induktif ialah N. Kita tengok kuasa tadi negatif 1 tidak berubah kan, Irfan? Tidak berubah, cikgu. Maksudnya ialah jawapan kita ialah N kuasa negatif 1. Jadi kita juga perlu nyatakan nilai N. Maksudnya kita tengok N kita tu adalah daripada nombor berapa? N daripada nombor 1, 2, 3, 4. Yes, dan jangan lupa Irfan untuk tambah dot-dot-dot di belakang. Kenapa, cikgu? Sebab kita punya pola ni tak berakhir di sini. Ada lagi dot-dot-dot ni, maksudnya ada lagi dekat kalau belakang dia tulis ni mungkin sampai Kelantan. Mungkin jadi infinity, separuh cikgu. je. Ya, betul. Okey, jadi inilah tugas kita hari ini untuk membuat satu hujah induktif yang kuat. Baik. Kita tengok contoh yang kedua, ya Irfan. Kita diberikan pola 0.5, 0.25, 0.125 dan 0.0625. Baiklah, daripada contoh yang kedua, siapa yang nak bantu kita untuk membuat hujah induktif? Mari. Ataupun kesimpulan induktif. Ratu-ratu indeks mana? Okey. Amalia, silakan. Silakan. Okey, pertama sekali kita abaikan jawapan di sebelah kiri, kemudian kita cari nombor apa yang berubah. Jadi kat sini yang berubah ialah kuasa dia. Kalau kita boleh tengok nombor 1, 2, 3, 4, itu yang berubah. Jadi kesimpulan induktif dia, kita akan dapat kurungan 0.5 tutup kurungan kuasa N. Dan N tu boleh diwakilkan bermula daripada nombor 1, 2, 3, 4, dot. Wah, siap dot lagi. Dengan Terima kasih. gaya tu, kalau kita bagi ganjaran, kena bagi ganjaran yang lebih ni. Berapa nak bagi, cikgu? Kita bagi 2 lah. Boleh, tak ada masalah. Tepat sekali penerangan daripada Fatin. Murid-murid di rumah, ingat ya murid-murid, daripada pola yang diberikan, kita kena pasti apa perubahan yang berlaku kepada pola tersebut. Kita abaikan jawapan di sebelah kiri. Kemudian nombor yang berubah itu kita gantikan dengan apa murid-murid? Dengan huruf N. Kemudian kita bentuklah kesimpulan induktif kita dan jangan lupa untuk menyenaraikan nilai N. Kita tengok lagi contoh ya Irfan. Kita Boleh, tengok cikgu. contoh kita yang ketiga. Kita ada pola 1, 3, 5 dan juga 7. Siapa nak jawab contoh yang ketiga? Silakan. Baik, Nurin. Apakah Silakan. jawapannya? Mula-mula kita kena abaikan jawapan di sebelah kiri. Kemudian kita kena cari nombor apa yang berubah. Jadi kat sini teacher, saya nampak nombor yang berubah adalah nombor dalam kurungan. Jadi kita kena, nombor yang berubah tu kita kena tukarkan jadi N. Kesimpulan induktifnya akan menjadi 2N tambah 1. N adalah sifar 1, 2, 3, dot. Dot. Ada 4 dot. Ya, jangan lupa dot ya murid-murid. Tepat sekali penerangan daripada Nuri. Jika kita lihat murid-murid, nombor yang berubah tadi adalah nombor yang di dalam kurungan. Betul, So cikgu. kita akan gantikan dia dengan N. Kita tak buat dia 2 kurungan N sebab 2 kurungan tu maksudnya darab. Apabila 2 darab dengan N, dia akan jadi apa murid-murid? 2N. Ya, tepat sekali. Kita boleh berikan ganjaran kepada Nuri. Berapa, cikgu? 1 ke 2? Kita bagi dia 2. 2 juga. Pandai Tahniah. penerangan dia tadi. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan contoh kita yang keempat. Okey, siapa nak cuba?
Kita ada Sarah. Sarah buat comeback. Silakan Sarah. Okey, macam yang diorang buat tadi, kita abaikan sahaja pola yang di sebelah kiri dan bulatkan nombor yang berubah, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Dan kita tukarkan dia jadi N. Jadi dia akan dapat kesimpulan umum iaitu 3N kuasa 2 tolak 3. Dan N dimulakan dengan 1, 2, 3, 4 dan nombor-nombor seterusnya itu ... Okey, Baik, betul. Terima kasih Sarah ya. Betul, pandai. Pandai Sarah. Macam yang Sarah cakap tadi, dia cakap apa? Nombor yang berubah-ubah tu kalau murid-murid boleh lihat, ialah nombor yang berada di dalam kurungan tu. 1, 2, 3 dan juga 4. Jadi, kita boleh gantikan apa murid-murid? Kita boleh gantikan dengan apa, Abang Irfan? N, cikgu. N. Jadi, yang nombor-nombor yang tidak berubah, murid-murid kekalkan, iaitu 3. Okey, yang dalam kurungan tu kita akan gantikan dengan N. Jangan lupa kita ada kuasa 2 murid-murid dan tolak dengan 3. Adakah selesai macam ni je Irfan? Belum lagi. Belum. Apa nak buat Irfan? Kita kena bagi tahu nilai N tu berapa. Ya, maksudnya kita kena bagi tahu nilai N bermula daripada apa? 1, 2, 3, 4 dan ... Ya, pandai Irfan. Terima Boleh kasih. bagilah Irfan satu lagi ganjaran dekat dada Okey, Irfan. satu untuk Irfan. Untuk Sarah kita bagi berapa? Kita bagi 2 untuk Sarah. Terima kasih. Okey. Kita teruskan lagi ya Irfan. Murid-murid, mari kita belajar lagi. Untuk contoh yang kelima, kita ada pola murid-murid. 1/3. Kita ada 1/6. Kita ada 1/9 dan 1/12. Dan kita diberikan juga pola dalam tulisan yang berwarna orange itu. Jadi untuk soalan contoh kelima ini murid-murid, siapa nak cuba? Silakan Suraya. Mari kita jawab. Okey, yang pertama kita abaikan jawapan yang belah kiri dan kita tengok nombor apa yang berubah. So, yang nombor yang berubah tu yang dalam kurungan tu 3 darab 1, 3 darab 2, 3 darab 3, 3 darab 4. So, yang nombor yang berubah tu kita gantikan dengan huruf N. So, kesimpulan induktif dia kurungan 3 darab N tutup kurungan kuasa negatif 1. Tapi kita boleh ringkaskan dia jadi 3N kuasa negatif 1. Dan N tu bermula daripada 1, 2, 3, 4, ... Okey. Terima kasih. Pandai Sarah. Soraya. Tadi baru je teacher nak terangkan. Macam yang ni, kadang-kadang murid-murid kita ni bila dia dah nampak nombor yang berubah tu 1, 2, 3 dan 4 kan. Bila dia tukar kepada kesimpulan induktif, kadang-kadang dia akan tulis 3 darab N. Kurungan kuasa negatif 1. Macam yang Soraya jawab tadi, 3 darab N kita boleh tulis sebagai 3N. Okey. Kuasa negatif 1 dan N kita adalah daripada nombor 1, 2, 3, 4 dan ... Okey, macam kita punya pola ini, kalau kita tengok dekat tulisan yang berwarna purple tu masih ada ... Maksudnya pola ini sebenarnya masih panjang. Masih berterusan. Tapi dia ambil sikit je lah, ambil yang pendek je. Sebab itulah tanggungjawab kita untuk tulis ... dekat belakang. Ya, sebab itulah kita buat kesimpulan induktif supaya jika kita nak gantikan apa-apa je nilai, kita boleh gantikan nilai dia. Baik, untuk N. cikgu. Okey, untuk Suraya, seorang yang sangat tenang, berapa ganjaran cikgu? Si tenang Suraya kita bagikan 2. Baik, Abang akan letakkan perlahan-lahan kat sini. Perlahan-lahan Okey. kan. Suraya ni memang seorang yang tenang. Bagus cikgu, tenang, tak ada masalah. Betul. Apa pun tak kisahlah, dia memang tenang. Okay. Okey, untuk contoh ke-6, mari kita jawab dalam ketenangan. Okey, boleh. Kita ada pola 0.2, 0.4, 0.6 dan 0.8. Oh, kita ada juga pola yang berwarna orange tu yang telah diberikan. Siapalah murid yang nak cuba jawab ya? Siapa yang bagus, yang tenang tu? Okey, Amalia, cuba. Adakah Amalia setenang Soraya? Baik, silakan dengan penuh ketenangan. Silakan. Okey, pertama sekali kita abaikan jawapan di sebelah kiri. Kemudian kita cari nombor apa yang berubah. Jadi yang berubah sekarang ni adalah pengangka dia. Pengangka tu nombor di atas 5 tu, iaitu 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Jadi kita tukarkan pengangka tu kepada huruf N dan kesimpulan induktif yang kita akan dapat ialah N/5. Dan N tu boleh diwakilkan bermula daripada nombor 1, 2, 3, 4
dot dot dot. Baik, tenang, ribut jiwa. Betul tenang ni cikgu. Betul. Dia nak kalahkan Soraya. Ya, cikgu. Okey, baiklah. Tepat sekali jawapan daripada Fatin. Fatin? Okey, yang dia cakap tadi N/5. Betul lah. Dia siap cakap lah Irfan pengangka. Pengangka. Kan, masa kita sekolah rendah dulu dah belajar kan murid-murid pengangka yang belah atas, penyebut yang belah bawah. Macam Fatin cakap tadi, yang atas tu pengangka dia berubah-ubah. 1, 2, 3 dan juga 4 tu berubah. Jadi dia gantikan dengan nilai N. Jadi kesimpulan kita jadi N/5. Dan macam yang Fatin cakap sebentar tadi, N bermula daripada nombor 1, 2, 3, 4 dan Dot dot dot. jangan lupa. Okey, cikgu. Untuk Fatin berapa mata ganjil kita Kita nak bagi? bagi 2. Baik, Fatin Jangan penuh risau. ni. Kita punya stiker masih banyak. Masih Okey. banyak, jangan risau. Jangan risau. Kita ada spare kat sini. Kita bertenang. Kita bertenang, Kita cikgu. teruskan dengan contoh yang Ketujuh. Okey, kita ada pola Sifa 3, 18, 57. Baiklah, siapa nak cuba jawab? Silakan anak murid cikgu Sarah Alia. Silakan. Okey, macam biasa kita abaikan nombor yang pola sebelah kiri. Dan saya dapati ada 2 pola yang berupa dekat sini, iaitu kurungan yang selepas nombor 2 dan yang selepas tambah iaitu 1, 2, 3. Dan dalam kurungan tu sifar 1, 8 dan 27. Okey, seperti yang saya tahu, sifar 1, 8 dan 27 itu adalah nombor kuasa 3 sempurna. Dan kita boleh digantikan dengan N kuasa 3. Jadi kita akan dapat kesimpulan induktifnya iaitu 2N kuasa 3 tambah N dan N dimulakan dengan sifar 1, 2, 3 dot dot dot. Wah. Jawapannya macam lain macam sikit cikgu sebab ada 2N kat sini. Betul. Okey, baiklah murid-murid. Kita bertenang Irfan. Baik. Kita akan kupas satu persatu. Baiklah murid-murid. Jika murid-murid lihat, kita ada 2 kumpulan nombor yang berubah. Yeah. Jika kita lihat, ada nombor kosong, sifar 1, 2, sifar 1, 8 dan juga 27. Okey, nombor-nombor ni sebenarnya datang daripada mana Irfan? Okey, nombor ni datang daripada Silakan cikgu. saya nak conteng sebenarnya Tekan ni. yang pen tu cikgu. Okey, kita tekan pen. Lepas tu kita pilihlah dakwat, betul? Okey. Ni datang daripada sifar kuasa 3. Sifar kuasa 3. Kuasa 3. Okey. Alamak. Tekan dulu kat skrin tu cikgu. Tekan dekat skrin. Okey. Yang ini datang daripada 1 kuasa 3. Okey. Okey. Ni datang daripada mana murid-murid? 2 kuasa 3. 27 datang daripada 3 kuasa 3. Nampak tak? Jadi dekat sini sifar kuasa 3, 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3. Bermaksud kita boleh gantikan dia dengan apa? Murid-murid, kita boleh gantikan dia dengan N kuasa 3. Nombor-nombor ni sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid, jika murid-murid masih ingat, kita kenali sebagai nombor kuasa 3 sempurna. Sempurna, betul. Okey, jadi nombor ini yang warna biru ni kita boleh wakilkan dia dengan N lah. Tapi kita kena ingat N kita tadi bermula daripada nombor berapa? N kita bermula daripada sifar 1, 2, 3 dan dot dot dot. Baik. Okey. Betul jawapan Sarah tadi. Berapa kita nak bagi cikgu? Okey, jadi kita bagilah Sarah 3. 3. Okey, boleh, tak ada masalah. Dia berjaya menjawab soalan yang agak sukar sebenarnya. Betul cikgu. Ya, kita teruskan dengan contoh kita yang seterusnya. Contoh yang ke-8. Okey, silakan. Siapa nak cuba jawab? Kita ada pola 19, kita ada 16, kita ada 4, kita ada negatif 4. Jika murid-murid perasan, okey, kita akan menjalankan proses ini dan kita akan mengenal pasti apakah perubahan-perubahan kepada premis-premis yang khusus ini. Baik, supaya kita boleh membuat kesimpulan yang umum. Okey, siapa nak cuba contoh ke-8? Yang terakhir mungkin untuk segmen ini Soraya. Si tenang, Si tenang, Soraya. okey. Dengan penuh ketenangan, dipersilakan. Okey, yang pertama macam biasa kita abaikan jawapan belah kiri dan kita tengok nombor apa yang berubah. So nombor yang berubah ialah yang kuasa itu, sifar 1, 2, 3.
dan kita tukarkan dia kepada N. So kesimpulan induktif dia jadi 20 tolak 4 kuasa N, dan N tu bermula daripada sifar 1, 2, 3, ... Ya. Betul lah tu jawapan dia, cikgu. Ya, saya juga akan mengulas jawapan daripada Soraya tadi. Macam yang Soraya cakap tadi, murid-murid, yang dia cakap yang berubah-ubah tu dia punya kuasa. Yang mana satu kuasa tulisan yang kecil di atas 4 itu, jika murid-murid perhatikan, kuasa dia sifar 1, 2, 3 tu berubah-ubah. Jadi murid-murid, daripada perubahan ini, okey, kita akan gantikan dia dengan nilai N. Jadi apa kita punya kesimpulan? Kesimpulan induktif kita boleh cakap sebagai 20 tolak dengan 4 kuasa N. Okey, dan N kita bermula daripada berapa, Irfan? Sifar, cikgu. Betul, tepat sekali jawapan daripada Irfan dan juga Soraya. Jadi kita boleh berikan Soraya 2 ganjaran. 2 ganjaran untuk Soraya. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menjawab. Maksudnya di sini anda dah memahami cara untuk membuat satu hujah yang baik bagi induktif. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Direct TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik. Hari ini kita belajar tentang hujah induktif, dan untuk segmen kali ini, cikgu akan bawakan kita menjelajah kepada soalan-soalan yang berkaitan. Ada berapa soalan kesemuanya, cikgu? Kita ada 4 soalan, Irfan. Okey, baiklah. Terima kasih, Irfan. Murid-murid, ayuh kita uji minda kita. Selepas kita belajar sebentar tadi, mari kita uji pemahaman kita tentang hujah induktif. Baiklah, murid-murid di rumah juga boleh bersedia dengan jawapan anda. Baiklah, untuk soalan uji minda yang pertama, tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan atau tidak meyakinkan, dan berikan justifikasi anda. Oh, okey, murid-murid yang berada dalam talian boleh menjawab pada whiteboard. Murid-murid yang berada di rumah juga boleh menjawab, okey, bersama dengan keluarga yang tersayang. Minta tolong abang atau ayah atau ibu untuk jawab sama-sama. Mungkin mereka boleh imbas kembali apa yang mereka belajar sebelum ini. Ya, hari ini hari bersama matematik. Ya, betul. Hari ini bersama dengan Cikgu Syafiza. Baik, yang dekat rumah juga boleh keluarkan pensel ataupun kertas untuk menulis jawapan anda, dan kita akan ketahui jawapannya sebentar lagi bersama dengan murid-murid dari SMK Kurobong selepas ini. Okey. Dah ada yang dah siap ke? Oh, masing-masing masih cuba. Nak tulis. Oh, tiba-tiba semua ni, tenang. Dia punya step dia senang je kan, Irfan? Betul lah, cikgu, senang je ni. Sebab kita kena tengok yang pertama adalah kesimpulan dulu. Ui, pandailah Irfan. Kan? Oh, dah siap ke? Oh, dah siap lah. Okey. Cikgu nak pilih siapa? Okey, kita tanyalah. Kita tengok siapa yang berani lah jawab. Okey, siapa yang berani nak jawab uji minda 1? Angkat tangan. Nurin. Nurin, silakan Nurin. Okey, Nurin. Alamak, tak buka mic sayang. Buka mikrofon dulu. Jangan terkejut, tak apa, tenang. Tenang macam Soraya. Okey. Mula-mula kita tengok pada kesimpulan dia. Dia kata semua gada 4 ialah nombor genap. Maksudnya 4, 8, 12, memang betul teacher. Memang semua gada 4 nombor genap. Jadi kesimpulan dia adalah kesimpulan yang benar. Dan hujah ni adalah hujah yang kuat kerana kesimpulan tadi benar. Lepas tu nak tahu dia meyakinkan ke tidak, kita kena tengok dekat dia punya premis. Premis pertama dia 16 ialah gada 4. Benar. Premis kedua 22 ialah gada 4. Yang itu palsu. Yang ketiga 44 ialah ganda 4. Benar. Jadi di sini hujah ini tidak meyakinkan kerana premis kedua tadi palsu. Okey. Kalau ikutkan jawapan daripada Nurin ni, kita tengok sama macam jawapan daripada Soraya. Sama jawapan dengan Fatin Nur Amalia. Teacher nak tanyalah Nurin. Nurin, kenapa Nurin cakap premis 2 tu palsu, Nurin? Kenapa 22 tu Nurin kata palsu? Kenapa? Nurin boleh buka mikrofon dulu. Buka mic sayang. Lagi sekarang terkejut, cikgu. Sila. Sebab gada 4 kan sifar 4. Saya hafal. Hafal. Okey.
Jadi kalau bukan 22, 20 berapa? Kalau bukan 22, 20 berapa? Kalau bukan 22, 20. 20 ataupun lagi? 20. 20, 24, 28, 32. 22, 26. Okey, cukup. Sangat itu. Pandai. Memang dia hafal cikgu. Betul. Confirm dia hafal? Confirm. Okey. Tepat sekali jawapan daripada Nurin. Tepat juga jawapan daripada Soraya. Tepat juga jawapan daripada Fatin. Dan tengok, Sarah tak nak kalah tulis besar-besar. Ya, betul. Pun juga tepat. Kerana apa kita cakap tidak meyakinkan? Kerana premis 2 adalah palsu. Jadi semuanya layak mendapat 2 ganjaran. Jangan risau, masih banyak pelekat lagi. Banyak lagi. Tak cukup kan kita order lagi. Baiklah, kita teruskan murid-murid dengan uji minda yang kedua. Baiklah. Okey, kita tengok murid-murid. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Dia bagi kita 1/3. Lepas tu kita ada 1/6 lah Irfan. Lepas tu kita ada 1/27. Dan dibagikan kita 1/3 darab dengan 1/1 tolak dengan 1. Baik. Macam complicated Macam susah lah cikgu sekali kan? pandang. Tapi macam susah ke Abang Irfan? Kalau kita boleh faham konsep cikgu, akan jadi senang. Wah, meyakinkan muka Irfan. Ya, sebab kita kena pastikan dulu yang mana yang berubah di situ. Ya, betul. Kan? Murid-murid dekat rumah juga boleh ya mencuba bersama dengan keluarga tercinta. Kita tengok jawapan murid-murid adakah sama dengan jawapan murid-murid kita di dalam talian. Okey, siapa yang dah sudah? Boleh angkatkan jawapan anda. Okey, siapa yang nak jawab ni? Angkat tangan. Nak terangkan. Siapa? Angkat tangan. Okey, Fatin Nur Amalia. Okey, silakan Fatin, silakan Fatin. Okey, cepat Fatin. Okey, jadi macam biasa kita abaikan jawapan di sebelah kiri dan kita tengok nombor apa yang berubah. Jadi yang berubah dekat sini ialah 1/1, 2/2, 3/3 yang dekat dalam kurungan tu. Jadi saya gantikan dia dengan N. Dan kita akan dapat kesimpulan induktif dia 1/3 kurungan N kuasa N tolak 1 tutup kurungan. Dan N tu boleh diwakilkan mula dengan nombor 1, 2, 3, dot. Okey. Wah, jawapan yang meyakinkan. Meyakinkan, betul, tepat dan juga memang betul lah jawapan dia Irfan. Okey, kita tengok kawan-kawan kita yang lain. Kita tengok Nurin, Angkat kita semua. tengok Soraya, kita tengok Soraya dan Sarah. Semuanya tepat lah Irfan. Boleh bagi mereka dua-duanya 2 ganjaran seorang. 2 ganjaran seorang satu. Boleh. Ya, jawapannya adalah tepat. Dan inilah jawapannya murid-murid. Kita teruskan ya murid-murid. Silakan, untuk cikgu. uji minda yang ketiga. Kita ada pola 3, 8, 17, 30. Kalau tengok kat sini, wah, makin mencabarlah Irfan. Sebab ada 2 jenis kurungan di situ cikgu. 2 jenis kurungan lah. Macam Sebelah ada 2 nombor 3, berubah-ubah. Sebelah nombor 2. Macam Apa yang mana, berubah? Yang nombor murid-murid? 1 N, kena pastikan dulu. Ya. Tapi Abang Irfan ada banyak kerja kat sini cikgu. Dengan kapal stiker. Abang Irfan ada banyak tugas lah. Ya, sebab semua jawab betul cikgu. Jadi Ah. saya kena pastikan mendapat ganjaran yang sepatutnya. Betul. Okey, murid-murid yang dah selesai menjawab, sila angkatkan whiteboard anda. Murid-murid di rumah juga jangan lupa ya mencuba untuk jawab. Okey, jadi kita lihat dekat sini. Oi, Sarah dah angkat lah. Okey. Siapa nak cuba jawab ni? Siapa nak cuba jawab? Ke Sarah. Sarah lah tu. Dia Ya. memang betul-betul yakin muka tu. Dah Sila. mengangguk-ngangguk. Silakan Sarah. Okey, kita abaikan nombor belah kiri dan kita bulatkan pola yang berubah. Okey, kita dapat tengok kat sini ada 2 pola yang berubah, iaitu dalam kurungan tu 3 kuasa 3 darab 1, 3 darab 2, 3 darab 3, 3 darab 4. Dan yang sebelahnya pula 2 darab kosong darab sifar, 2 darab 1, 2 darab 2 dan 2 darab 3. Dan kalau kita lihat yang 2 darab sifar, 2 darab 1, 2 darab 2 dan 2 darab 3 tu, itu semua kurang dari 1 daripada yang 3 darab 1, 3 darab 2, 3 darab 3, 3 darab 4. Jadi kita boleh simpulkan ia sebagai N tolak 1. Okey. Jadi apakah jawapan Sarah? Okey, kita punya jawapan adalah 3N tambah kurungan N tolak 1 kuasa 2. Dan N adalah 1, 2, 3, 4, ... Okey, hold dulu Sarah. Okey, penerangan Sarah tadi betul. Tapi Sarah tengok betul-betul. Sarah mungkin ada miss something. Sarah mungkin akan tertinggal sesuatu. Ingat, dekat sebelah tambah tu ada nombor 2. Betul tak murid-murid? Nampak tak? Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Okey, macam mana agaknya Sarah dapat jawapan tadi? Okey, tak apa.
buat kesilapan tu adalah satu proses belajar. Kita betulkan. Jangan takut buat kesilapan. Orang yang buat kesilapan ni lebih banyak dia belajar. Baiklah murid-murid. Tadi macam yang Sarah cakap, sebenarnya macam ni. Dia kenal pasti ada kumpulan yang pertama. Okey, untuk kumpulan yang pertama ni, yang warna merah ni, dia anggap dia sebagai N. Okey, dan kita tengok ni satu, ini sifar, kurang satu. Ini dua, ini satu, kurang satu. Ini tiga, ini dua, kurang satu. Maksudnya nombor yang warna biru tu murid-murid sentiasa kurang satu. Daripada nombor yang berwarna merah, kita boleh anggap dia sebagai N tolak dengan satu. Dari situlah sebenarnya kita dapat jawapan kita, iaitu 3N tambah dengan N tolak dengan 1 kuasa 2. Dan macam yang Sarah cakap tadi, ya, bagus, Sarah dah baiki jawapan dia. Maksudnya N adalah daripada nombor 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, tak apa, jangan malu dan takut untuk buat silap, sebab kesilapan itu sebenarnya satu proses untuk belajar. Baiklah, tepat sekali jawapan mereka semua. Okey, mereka berani untuk menjawab. Okey, tahniah semua. Seorang 2 ganjaran cikgu, Seorang 2 ganjaran. Baik, soalan yang nombor 4, yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Silakan murid-murid uji minda kita yang terakhir. Kita ada pola 1, 9, 55, 193. Wah, banyaknya nombor dia, Irfan. Banyak cikgu. Lah. 1955 193. Nampak macam besar. Mungkin ada yang di rumah bila nampak nombor yang besar ni dia takut cikgu. Dia rasa macam alamak, macam mana dia nak bahagikan nombor ni ke, macam mana dia nak tengok soalan ni. Tapi kalau ada yang dah siap, jom kita tunjuk sekarang. Ya, siapakah? Mari kita lihat di paparan. Siapakah yang ingin mencuba menjawab soalan uji minda 4? Ya, siapa ini orang yang terakhir untuk hari ni? Okey, silakan. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Soraya. Okey, Ya. kita habiskan dengan penuh ketenangan. Ketenangan. Silakan Soraya. Okey, yang pertama kita macam biasa kita abaikan jawapan belah kiri dan kita tengok nombor apa yang berubah. So nombor saya nampak ada 2 kumpulan nombor yang berubah. Satu yang sebelah sama dengan tu sifar 1 2 3 dan yang dalam kurungan 1 2 3 4. So sifar 1 2 3 tu saya tukarkan dia jadi N dan 1 2 3 4 tu sentiasa lebih daripada N. Sentiasa lebih daripada N. Dan kesimpulan induktif tu kita boleh buat N kurungan N tambah 1 tutup kurungan kuasa 3 tambah 1 dan N bermula dari sifar 1 2 3 ... Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, tepat sekali jawapan kita daripada Suraya yang tenang. Dan jika kita lihat jawapan daripada Nurin, Nurin tulis tambah ke bahagi tu sayang? Bahagi. Nurin, tengok betul-betul. Dia adalah tambah sayang. Jangan silap. Yang kat sini tambah 1 tau. Okey, tambah 1. Okey, jawapan Fatin juga cepat, tepat dan kesimpulan tadi betul, iaitu N. Darab dengan N tambah dengan 1 kuasa 3 tambah dengan 1. Baik. Jadi dekat sini kita boleh berikan mereka ganjaran. Berapa cikgu kita nak bagi? Okey, untuk Soraya kita bagi 2. Okey, kita bagi untuk Sarah 2, untuk Fatin 2, untuk Nurin kita boleh bagi dia 1. 1 gonta ganjaran. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Nur Syafiza Abdul Rahman dari SMK Krubong Melaka datangnya ke sini membawa informasi dan juga ilmu tentang hubungan antara premis dan juga kita punya hujah induktif. Dan kita ingin beritahu kepada semua, jangan lupa untuk akses ke Pelantar 5 KPM untuk mendapatkan latihan pengukuhan yang lebih lagi berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Cikgu, sedikit perkongsian. Mereka sangat cemerlang hari ini. Betul. Saya nak tanya cikgu juga, macam mana penilaian prestasi mereka? Okey, pada saya untuk topik kita hari ini hujah induktif, pencapaian mereka sangat-sangat cemerlang, Irfan. Walaupun kita tengok dalam proses kita belajar tadi ada mereka buat kesilapan di sana dan sini, tetapi itu adalah normal untuk satu proses pembelajaran. Jadi saya boleh katakan yang mereka sebenarnya melakukan satu pencapaian cemerlang pada hari ini, Irfan. Tahniah semua kepada puteri-puteri dari SMK Krubong Melaka dan terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang kerana bersama kami untuk slot menengah atas hari ini. InsyaAllah kita cemerlang matematik bersama-sama. Ada sekali lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.